Xi menyerah kepada Trump selepas satu mesyuarat yang teruk di Beijing dan tanda itu muncul di meja rundingan itu sendiri. Pada hari Khamis 14 Mei 2026, pemimpin China itu cuba menjadikan ketibaan Donald Trump sebagai satu pameran kuasa. Tetapi di sebalik lakonan itu, Xi masuk ke dalam perbualan dengan kebimbangan mengenai Taiwan, tarif, teknologi dan tenaga. Dan dengan faktor yang lebih serius lagi, perang di Iran yang meletakkan minyak, sekatan dan Selat Hormuz di tengah-tengah tekanan Amerika. Pemimpin China itu tidak memulakan perbualan dengan mengumumkan kemenangan. Beliau bercakap tentang perangkap Thucydides, ketidakstabilan dan risiko konflik kerana beliau tahu bahawa Donald Trump datang ke China dengan senjata yang benar-benar dihormati oleh Beijing, iaitu tarif, teknologi, pasaran pengguna dan tekanan ke atas laluan tenaga. Perangkap Thucydides adalah mesej yang paling mendedahkan. Ungkapan ini merujuk kepada risiko peperangan apabila kuasa yang sedang meningkat mencabar kuasa yang dominan. Apabila Xi menggunakan istilah itu di hadapan Donald Trump, beliau tidak bercakap seperti seseorang yang tenang. Beliau mengakui bahawa persaingan dengan Amerika Syarikat telah sampai ke tahap yang berbahaya untuk China sendiri. Beijing mahu berkembang, mahu menguasai teknologi, mahu menekan Taiwan, mahu meluaskan pengaruh di Timur Tengah, tetapi sedar bahawa konfrontasi yang tersilap kira dengan Donald Trump boleh membawa kos yang terlalu tinggi. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat yang baik. Informado, informações em tempo real. Bermaklumat, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik. Langganlah saluran ini dan aktifkan loceng untuk notifikasi. Aktifkan loceng untuk menerima notifikasi video baharu. Memberi amaran tentang risiko konflik sekiranya Taiwan tidak diuruskan dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ia juga membincangkan perdagangan, teknologi dan Iran. Taiwan muncul sebagai kelemahan strategik bagi China. Xi tahu bahawa itu adalah titik di mana pengembangan China bertemu dengan had ketenteraan dan diplomatik Amerika Syarikat. Apabila Beijing menegaskan bahawa Taiwan adalah urusan dalaman, mereka cuba menjauhkan Washington dari kawasan paling sensitif di Pasifik. Namun, Trump tidak datang ke Beijing sebagai pelawat biasa. Mesyuarat itu bukan tentang kesopanan. Ia adalah tentang siapa yang akan menanggung lebih banyak kos jika pertikaian itu keluar dari kawalan. Tarif juga memberi tekanan. China bergantung kepada ekspor, akses kepada pengguna asing dan kestabilan untuk memastikan jentera perindustriannya terus berfungsi. Faktor yang memburukkan keadaan ialah Iran. Xi sudah pun bimbang tentang Taiwan dan tarif. Tetapi, perang di Iran membawa ancaman ekonomi besar kepada Beijing. China membeli tenaga, bergantung kepada laluan maritim dan menggunakan hubungannya dengan Tehran sebagai alat pengaruh terhadap Amerika Syarikat. Cuma Trump bawa hubungan itu ke dalam mesyuarat. Menurut Reuters, perang di Iran menguasai lawatan itu dengan serangan terbaru terhadap kapal-kapal berhampiran Hormuz dan tekanan Amerika supaya Beijing memainkan peranan lebih aktif terhadap Tehran. Selepas pertemuan itu, Rumah Putih menyatakan bahawa Trump dan Xi bersetuju bahawa Selat Hormuz mesti kekal terbuka dan Iran tidak boleh memperoleh senjata nuklear. Inilah perkara yang mengubah tafsiran terhadap mesyuarat itu. Xi bukan sekadar mempertahankan perdagangan China. Dia sedang cuba mengelakkan perang di Iran daripada memberi kesan langsung kepada ekonomi China. Hormuz adalah laluan penting untuk tenaga dan ketidakstabilan di rantau itu mengancam kapal, insurans, harga serta bekalan. Reuters melaporkan bahawa import minyak mentah China telah menurun kira-kira 1/5 pada bulan April akibat kesan perang di Iran dan krisis di Timur Tengah. Bagi sebuah kuasa industri, ini adalah satu isyarat amaran. China yang selamat tidak perlu berbincang untuk membeli lebih banyak minyak Amerika bagi mengurangkan kebergantungan kepada laluan yang berada di bawah tekanan. Tetapi itulah yang sebenarnya muncul dalam ringkasan mesyuarat tersebut. Tekanan itu sudah wujud sebelum Trump melangkah masuk ke dalam bilik. Pada 11 Mei, Washington mengumumkan sekatan terhadap 3 individu dan 9 syarikat yang dituduh membantu penghantaran minyak Iran ke China. Langkah-langkah itu menyasarkan rangkaian di Hong Kong, Emiria Arab Bersatu dan Oman dengan tumpuan untuk memotong aliran wang yang digunakan oleh rejim Iran dan pengawal revolusi Islam. Maksudnya, Donald Trump tiba di Beijing selepas menyasarkan hubungan paling sensitif antara China dan Iran, minyak, logistik dan pembiayaan. Xi tidak hanya menerima Presiden Amerika, dia menerima lelaki yang baru sahaja menyerang mekanisme yang menghubungkan Beijing dengan Iran. Reuters melaporkan pada bulan April bahawa lebih daripada 3,000 orang telah meninggal dunia di Iran sejak permulaan perang pada 28 Februari menurut pihak berkuasa forensik Iran.
Angka ini membantu untuk memahami mengapa isu ini menjadi begitu hangat dibincangkan. Krisis itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia melibatkan kematian, kapal-kapal yang diancam, tekanan terhadap tenaga, sekatan yang semakin meluas, dan risiko peningkatan konflik yang boleh menjejaskan China, Amerika Syarikat, Israel, negara-negara Teluk, dan seluruh perdagangan global. Oleh itu, Xi tidak kelihatan seolah-olah menyerah kalah. Ia muncul kerana keperluan untuk berunding dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh Trump. Xi ingin bercakap sebagai kuasa yang sedang meningkat, tetapi beliau terpaksa menangani isu Selat Hormuz yang terbuka, Iran tanpa senjata nuklir, pembelian minyak Amerika, perdagangan, Taiwan, dan risiko konflik. China, Kuba mengawal imej dengan upacara, disiplin, dan pertunjukan yang diatur negara. Trump mengawal agenda dengan meletakkan tenaga, tarif dan sekatan dalam satu pakej. Sejarah menunjukkan bahawa China faham apabila ia menemui had sebenar. Dalam krisis Selat Taiwan pada tahun 1995 dan 1996, Beijing melakukan ujian peluru berpandu dan latihan ketenteraan untuk menakut-nakutkan Taiwan sebelum pilihan raya presiden di pulau itu. Tindak balas Amerika Syarikat datang dengan kehadiran tentera laut dan kumpulan kapal induk di rantau itu, menunjukkan bahawa tindakan menakut-nakutkan oleh China akan membawa kos. Krisis itu mengajar rejim China bahawa simbol kekuatan hanya berkesan sehingga mereka berdepan dengan kuasa yang sanggup menunjukkan kehadiran. Hari ini, logikanya kembali dalam bentuk lain. Trump tidak perlu masuk ke Beijing dengan membuat ancaman secara terbuka. Dia datang dengan tarif, sekatan terhadap minyak Iran dan tekanan ke atas Selat Hormuz. Xi menyadari bahawa Taiwan bukan satu-satunya medan. China sedang ditekan di Pasifik dalam perdagangan dan di Timur Tengah pada masa yang sama. Negara-negara lain juga membantu untuk memahami pergerakan ini. India, walaupun berada dalam BRICS, meminta kestabilan maritim selepas serangan terhadap kapal-kapal, menunjukkan bahawa krisis di Iran telah mewujudkan perpecahan antara rakan-rakan yang biasanya mengkritik Washington. Negara-negara Teluk yang bergantung kepada tenaga dan pengangkutan yang selamat tidak boleh menerima jika Teheran menukar Selat Hormuz menjadi alat pemerasan secara berterusan. China sendiri, walaupun dengan retorik kedaulatan dan penentangan terhadap sekatan, memerlukan laluan yang terbuka dan bekalan minyak yang boleh dijangka. Itulah kekangan Xi. Dia bergambar bersama Iran dan Rusia di pentas diplomatik. Tetapi ekonominya memerlukan laluan yang hanya kekal selamat apabila Amerika Syarikat mengekalkan tekanan ketenteraan, perdagangan dan kewangan. Xi keluar dengan terpaksa menerima secara terbuka bahawa Selat Hormuz mesti kekal terbuka dan Teheran tidak boleh memperoleh senjata nuklear. Bagi China yang cuba menampilkan diri sebagai kuasa dominan baharu, hasil ini membebankan. Saya Milson Alphas Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.